Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam YouTube channel Cikgu Hazim Official. Jadi untuk video kali ini Cikgu akan membincangkan berkenaan dengan trial matematik 2021 dan kita tengok kepada kertas 1 paper Selangor set 1. Okey, tanpa buang masa jom kita teruskan perbincangan kita. Jadi kita tengok soalan satu persatu di sini. Write the following number with the correct initial. Maksud correct initial tu dia bergantung lah. Kita nampak pilihan jawapan dia. Kita ada G, kita ada M, kita ada K, kita ada N. Alright. So kena faham G merujuk kepada apa? G merujuk kepada giga. Okay, giga darat 10 kuasa berapa? And then di sini merujuk kepada mega. Yang ni kena hafal lah. Ini kilo. And di sini N merujuk pada nano. Alright, jadi kena hafal lah. Jadi di sini kita nak pindahkan daripada 5 berapa ni? 505 bilion. Okay, 5 bilion 900 juta gram nak tukarkan menjadi apa? Jadi kita pindahkan titik. Asalnya titik 59000000. Asalnya titiknya di sini. Jadi kita pindahkan ke kiri berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dia akan jadi 5.9 darat 10 kuasa 9. Yang mana yang paling kena, yang paling tepat dengan darat 10 kuasa 9? Mega 10 kuasa 6, kilo 10 kuasa 3, nano cikgu tak pasti, mesti negatif nilai dia. Cikgu rasa negatif nilai dia. Okey, yang paling tepat adalah jawapan dia giga. Sebab apa? Giga 10 kuasa 9. Okey, jadi jawapan untuk satu adalah A. Kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Diagram 1 show pack of A4 size photo paper. The unit of GSM paper refer to the weight of paper in gram per square meter. Yang ni kena faham. Jadi GSM ni merujuk kepada gram per square meter. Apa maksud gram per square meter kat sini? Okay, alright. Maksudnya berapa gram dalam 1 square meter. Senang cerita kat sini, square meter kat sini. Kita tengok soalan seterusnya dia bagi. Calculate the approximate weight in gram of a sheet paper size paper 230 GSM. Apa maksud dia? 230 GSM merujuk kepada 230 gram dalam 1 meter square. Itu maksud dia. Square meter maksudnya meter square. Dan walaupun dia tak bagi berapa square meter, tapi kita kena fahamkan macam itulah keadaan dia. Sama lah juga kilometer per hour. Kilometer per hour merujuk kepada berapa kilometer dalam masa berapa jam, berapa 1 hour, macam tu. So konsep yang sama, 230 gram dalam masa 1 meter square. Okay, tapi kat sini dia bagi satu measurement bahawa measurement kita adalah 210 mm, milimeter. Okay, jadi kita kena kirakan berapa approximate dia. So kita mula-mula sekali kita kirakan dulu berapa milimeter square kat sini. Jadi 210 darabkan dengan 297. Benda ni boleh tekan dalam kalkulator. Any kind of calculator tak menjadi masalah. Tapi of course tak boleh tekan kalkulator dalam phone lah. Okay, so 210 darab dengan 297. Okay, kita akan dapat 62370. 62370 milimeter square. Macam mana nak tukar kepada meter square? Yang ini milimeter, yang ini pun milimeter. Milimeter ke meter macam mana? Bahagi dengan berapa? Kita tahu, ini base back to basic lah. Milimeter pergi ke sentimeter bahagi 10. Sentimeter pergi ke meter bahagi 100. Jadi daripada milimeter terus ke meter bahagi 1000. Okay. Jadi di sini kena bahagi 1000 berapa kali? Kena bahagi 1000 2 kali. Sebab kita ada 2 kali mm kat sini. Jadi bila bahagi 1000 2 kali kat sini, kita pindah titik lah. Pindah titik 1000 tu 2 kali ke kiri. Jadi 62370 mm square kat sini. Pindah titik ke kiri tu 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita punya nombor baru kita adalah 0.062370 mm square. Itu nilai baru, itu nilai kita dalam meter square. Jadi bila kita dah faham nilai kita dalam meter square, tuliskan kat sini 0.062370 meter square. Berapa gram di sini? Berapa gram? Kalau 230 gram bersama 1 meter square, jadi kalau 0.062370 meter square ni berapa gram? Menggunakan kaedah
ratio and proportion. Okey, menggunakan ratio dan comparison kat sini yang boleh kita silang, kita darabkan dan di sini bahagi. Jadi kaedah dia 0.062370 darabkan dengan 230. So tulislah 0.062370 darabkan dengan 230. Berapa kita akan dapat? Kita akan dapat 14.3451. Okey. 14.3451 gram. Itu sepatutnya jawapan dia. Tapi soalan tanya give your answer correct to 4 significant figures. So 4 significant figure 14.34 dia patutnya berhenti di situ. Tapi sepatutnya jawapan dia 35. Sebab kita kena round off kan dia lah, sebab sebelah kanan dia 5. Jadi kita kena round off kan dia. Tapi tak apa, jawapan yang paling tepat adalah A, 14.34. Itu cara untuk kita nak buat soalan nombor 2. Jom kita teruskan untuk soalan seterusnya. Okey, kita tengok soalan nombor 3 kat sini. Soalan ni agak panjang sikit lah. Okey, tapi kaedahnya sama juga menggunakan kaedah ratio and proportion. Dia kata kat sini bahawa apa benda semua ni, aircraft fighter owned by Royal Malaysian TUDM, okay, are capable of achieve speed of 1915 km dalam masa sejam. Bermaksud 1915 km dalam masa 1 jam. Okey, 1 jam boleh pecut ataupun boleh travel sepanjang itu. Okey, memang agak panjang lah, memang agak jauh lah. Kat sini dia kata cari berapa jumlah masa dalam minit yang diambil oleh aircraft ni, okey, pesawat ni untuk terbang dari KL ke Singapura dengan jarak dia adalah 3.15 darat 10 kuasa 5 meter pada maximum speed. Maksudnya speed tu maksimum dan kita ketepikan faktor-faktor angin ke apa ke. Okey. Jadi lebih kurang sama. Kalau 1915 km dalam 1 jam, berapa distance tu ambil masa berapa lama? So kita tukarkan dahulu nilai dia. 3.15 darat 10 kuasa 5, pindahkan titik ke kanan 5 kali. Ini standard form lah. Ini bab standard form. Pindahkan titik ke kanan 5 kali. 1 2 3 4 5. So nilai kita akan jadi 000. So di sini juga merujuk kepada 3 1 5 0 0 0. Ini koma tengah-tengah tu. Okey. Jadi kita nampak 315,000 meter. Tetapi kita punya comparison ni dalam kilometer. Jadi meter ke kilometer bahagi berapa? Bahagi 1000. Jadi pindahkan 1000 juga nilai dia bernilai 315 kilometer. Jadi logik lah daripada Kuala Lumpur ke Singapura ambil masa jarak dia dalam 315 km. Jadi 315 km di sini ambil masa berapa jam pula? Menggunakan kaedah yang sama, iaitu darab silang. Di sini kita multiply dan di sini kita bahagi. Jadi 315 darab 1 tetap 1 bahagi dengan 1915. So 315 bahagi dengan 1915, kita akan dapat 0.16 di sini. Tapi ini dalam masa jam. Ini dapat semua ni dalam jam. Jadi bila dalam jam tukarkan ke minit, darab berapa? Darab 60. Darablah darab 60. Jadi bila darab 60 kita ambil masa dalam 9.87 minit. 9.87 minit. Kita dah tukarkan dah dalam minit kat sini sebab darab 60. Jadi jawapan yang paling tepat adalah jawapan A di sini. Jom kita teruskan untuk soalan seterusnya. Find the place value. Ingat, bila place value of the digit that underline, place value tu rumah dia saja. Rumah bukannya nilai 6 kat situ. Rumah kat situ, place value. Jadi rumah kat situ berapa nilai dia kat situ? Kita ada 6, 3, 4 base 7. Jadi kalau di sini mestilah 7 kuasa 0. 7 kuasa 0 place value dia 1. Di sini 7 kuasa 1. Di sini 7 kuasa 1 di mana digit value atau place value dia akan jadi 7. Di sini 7 kuasa 2 place value akan jadi 49. Dia tak perlu minta kita darab dengan 6. Kalau darab 6 dia punya term dia lain. Ini place value. Jadi bila place value jawapan dia hanyalah 49 sahaja. Sebab di situlah yang dia underlinekan. Okey, jadi place value nya adalah 49. Yang seterusnya kita tengok soalan di sini di mana 452 base 6 tolak dengan 33 base 6. Bila tambah tolak dalam base ni sebenarnya dia boleh kaedah macam dulu, macam kita belajar tambah tolak masa zaman sekolah rendah dulu. Tetapi bila nak pinjam-pinjam, kita pinjamkan nilai 6.
Sebelum ni kita pinjam nilai 10. Jadi buat macam biasa, 452 base 6 tolakkan dengan 33 base 6. So, macam kaedah biasa cikgu cakap kat sini, mula-mula sekali boleh tak 2 tolak dengan 3? Tak boleh. Bila tak boleh, kita kena pinjam. Jadi bila kita pinjam di sebelah kiri, dia akan kurang 1 lah, dia akan jadi 4. Tapi bila dia bagi pinjam, dia tak bagi pinjam 10. Sebelum ni kita faham mesti bagi pinjam 10, dia akan jadi 12. Tak, dia akan bagi pinjam 6. Sebab apa? Base 6. Jadi 6 campur 2, dia akan jadi 8. Okay. Jadi tolak macam biasa, 8 tolak 3, 5. 4 tolak 3, 1. Dan 4. Base 6. Jadi jawapan dia adalah C di sini. Itu kaedah dia. Okay. Kita tengok soalan seterusnya pula. Di mana soalan nombor 6 di sini, dia kata PQS and QRI adalah two isosceles triangle di mana sama kaki. Bila sama kaki, angle sepatutnya sama. Ingat, isosceles sama kaki di sini, angle di sini dan angle di sini sepatutnya sama. Itu kena ingatlah hukum dia. Okey, cari nilai X tambah Y. Mula-mula sekali kita tengok dulu triangle yang atas tu dulu. Tengok atas dulu. Yang ni tak sepatutnya lukis balik lah. Tapi cikgu lukis balik di sini supaya faham. Di sini 90 degree dia dah bagi tahu. Jadi apabila di sini Y, di sini pun sepatutnya Y. Macam mana nak dapatkan? 180 tolak dengan 90, kemudian bahagikan dengan 2. Sebab apa kita nak dapatkan satu Y saja. So dia akan jadi 90 bahagi 2, 45 degree. Kita faham bahawa Y adalah 45 degree. Dah settle. Jadi kalau 45 degree, di sini pun sepatutnya 45 degree. Bila di sini 45 degree, berapa bakinya kat sini? Bakinya berapa? 110. Sebab total 110 tolakkan dengan 45. Dapat berapa? Tekan kalkulator kalau nak selamat dan tekan berhati-hati, jangan silap nombor. Kita akan dapat 65 degree. Jadi di sini 65 degree. Dah situ 65 degree, kita ada satu triangle isosceles yang lain pula. Di sini 65, di sini pun 65. Sebab isosceles. Dan sini pula X, macam nak cari X. Jadi 180 tolak 65 tolak 65. Itu cara nak dapatkan X kita. Okay. So 65 darab 2 sama dengan 130. 180 tolak dengan 130, kita akan dapat 50. Okay, jadi X sama dengan 50, Y sama dengan 45. Jadi X campur Y sama dengan 50 campur 45 sama dengan 95. Itu jawapan dia dan kita dapat jawapan dia B. Jadi kita tengok kepada soalan seterusnya pula, di mana soalan nombor 7 di sini. Okey, dia bagi tahu bahawa diagram 3 show a regular pentagon. Ingat, regular pentagon dengan regular octagon. Macam mana kita fahamkan apa maksud regular kat sini? Bila regular, kena faham panjang semua sama dan angle, setiap angle di dalam tu mesti sama juga. Okey, so kita kira untuk pentagon dulu, berapa angle di dalam setiap bucu kat situ. Berapa jumlah angle dulu? Jumlah angle dia kena formula n tolak 2 darab 180 degree. Kemudian bahagikan berapa bilangan sisi. Jadi pentagon ada 5. Jadi 5 tolak 2 darab 180 degree bahagi dengan 5. Yang ni cikgu dah hafal lah. Dah hafal. Pentagon mestilah jumlah dia 540. Tapi cikgu dah buat jalan kerja kat sini. Adik-adik boleh kira. Dan pentagon mestilah mempunyai 108. Actually memang dalam bab ni cikgu sarankan untuk hafal. Untuk hafal setiap angle di dalam regular polygon supaya mudahkan kerja. Ini pentagon. Macam mana pula kalau oktagon? Oktagon ada berapa sisi? 8 sisi. So menggunakan formula yang sama, 8 tolak 2 darab dengan 180 degree bahagi dengan 8, kita akan dapat 135 degree. Okey, tak ada masalah, kita boleh buat 6 darab dengan 180 degree. Kenapa 6? 8 tolak 2 6. Okey, bahagikan dengan 8, kita akan dapat 135 degree untuk oktagon. Jadinya, ini cikgu kena besarkan sikitlah supaya fahamkan betul-betul. Sebab kita nak R sahaja. Jadinya jumlah M kat sini, jumlah M kat sini, dia bagi tahu bahawa jumlah ni mesti 135. Tapi sebab N ni bertemu dengan N, jadi dia mestilah garis lurus. Bila garis lurus 90 degree di sini. Bila 90 degree kat sini, sebab dia garis lurus, dia mesti sebab dia regular. Jadi bakinya angle di sini berapa? 135 tolak dengan 90, kita akan dapat 45 degree. Jadi bakinya 45 degree kat sini.
Dan macam mana nak cari nilai R? Kita boleh nampak bahawa dia adalah part of pentagon. Jadi R campur 45 degree sama dengan 108 degree. Okey. Di sini dia punya pengiraan dia. R campur 45 sama dengan 108 degree. Jadi nak dapatkan R adalah 108 tolak dengan 45. Okey. Dapatlah nilai dia berapa kat sini. Okey. Jadi tengok balik berapa nilai R kat sini. (108) tolak dengan 45. Kita akan dapat 63. Minta maaf lah jalan kerja kecil. Okey, jadi di sini jawapan dia 63.